الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Alhamdulillah, hari ini adalah 2 sale dalam stok. So kita terus print lah dia punya ni. Bila ada order masuk, kita terus print lah. Saya terus print dia punya ni. Saya terus print dia punya consignment note ni, CN lah. Lepas tu mungkin akan ada, akan perlukan dalam 1-2 hari lah untuk prepare order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana join. Hari ini kita sembang-sembang lah. Patutnya 2 hari sudah arrange live session ni, tapi tak berapa nasihat lah. Ada selalunya macam tu lah. Bila memang selalu ni kena jaga betul-betul lah. Jaga makan, jaga minum. Kalau ada silap sikit tu memang akan jadi macam-macam lah. Yang paling common demam sesama lah. Saya want to print order-order yang ada. Tak banyak pun, 2 order je hari ni, Alhamdulillah. Ini hari ni first one, kopi 5. Kopi pun saya ada jual tau. Kopi ni kopi miniature, ada pernah tanam dekat sini. Kopi ni dia tumbuh lebih kurang tinggi 5 ke 6 kaki macam tu je, dia punya maximum height lah. Dan dan dia pun tak ada lah, dia keluar buah pun tak banyak, tak lah macam pokok kopi besar tu ya. Dia akan keluar buah sikit-sikit je lah. And then it also actually takes lots of time lah. Sangat lama lah masa untuk dia keluar buah. Mungkin mencapai 9 bulan ke setahun baru dia keluar buah. Jadi sebenarnya pokok kopi ni, miniature kopi ni, dia lebih kepada dia saja sonok-sonok tanam lah. Kita tanam tu nak action kat jiran-jiran sebelah. Itu je lah sebenarnya. So kalau tanam kopi miniature ni, janganlah harap nak dapat buah kopi banyak-banyak untuk buat kopi sendiri kat rumah. So susah sikit lah macam tu ya, because dia memang buah dia sikit, tak sebanyak pokok kopi biasa, dan juga dia ambil masa yang sangat lama. So it's just for fun, it's just for sonok-sonok. Kita tanam kopi miniature ni supaya first of all untuk action kat jiran-jiran kita. Boleh tunjuk kat jiran kita, oi kita ada pokok kopi ni. Tak ada, aku ada pokok kopi. Then another thing is kita nak nak educate our children lah, nak tunjuk dekat anak-anak kita, oh yang ni lah pokok kopi, dan yang ni lah biji kopi yang fresh ya, yang belum diproses, macam ni rupa dia. So dulu saya boleh tanam, lepas tu dah lama sangat, so tak jaga lah. Ada satu pokok dekat luar tu tak terjaga. And then this another one, sunflower dwarf. Sunflower dwarf dia pun serupa juga. 10 pack orang ni order. Sunflower dwarf ni pun dia macam tu juga. Dia lebih kurang 4 ke 5 kaki lah actually, sorry. 4 ke 5 kaki tinggi, dan dia akan keluarkan bunga satu saja. Sepokok tu dia keluar satu saja pokok.
So yang ni link kepada ni adalah keluar lah, editing keluar apa. Sorry, saya tak pandai ni TikTok ni live ni, baru tengah belajar buat sendiri-sendiri. So yang tu link kepada produk sunflower, biji benih sunflower dekat dalam my store lah, dekat sini, dekat TikTok ni. Dan kalau sunflower kita ada banyak jenis, so you boleh remark dekat situ bila you order tu, sama ada you nak ya regular punya sunflower ataupun you nak sunflower yang miniature, yang dwarf renek. Yang renek ni boleh tanam dekat dalam pasu. Yang besar tu tak sesuai lah tanam dalam pasu, dia akan jadi bantut. So lebih sesuai tanam dekat atas tanah. Ok, so dah settle dah print dua-dua order ni. So yang ni boleh pelan-pelan start packing lah. InsyaAllah Isnin atau Selasa dah boleh hantar dah pesanan ni. Ok, hari ni nak buat apa? Hari ni kita nak sembang apa? Ok, so biasanya waktu petang-petang ni I akan buat exercise lah. Buat physio, lebih kurang macam physio sendiri lah, untuk apa dia, untuk strengthen my tangan, my kaki ni semua lah. So memang ni waktunya lah. So that's why antara lepas asar macam tu sampai 5.30, 6 macam tu I do my own exercise lah. So nak tengok macam mana saya exercise. Okay, tapi sebelum I teruskan ni, just to remind you lah, tekan tab banyak-banyak dekat screen tu, tab banyak-banyak, like ni, and then please share my live ni. InsyaAllah everything, setiap kali I buat live, setiap kali I post video ke apa dekat dalam my TikTok account ni, pasti akan ada something beneficial yang tuan-tuan boleh pelajari, insyaAllah. Dan I akan make sure segala my content tu ada manfaatnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. So jadi please like, tekan tab banyak-banyak dekat screen tu, please like and please share to your friend, ya, share to others. Dan kalau ni tolong sudilah untuk dermakan beberapa cone ice cream for me. Bukannya apa pun, untuk es krim, untuk the 3Qs, ada 3Qs yang banyak membantu saya dekat dalam kebun dan juga di rumah. Sejak saya start sakit tu memang diorang sangat-sangat special. My wife and my children semua sentiasa sangat-sangat special. Every cooperating, semua sentiasa membantu. Okay, so sekarang saya nak tunjuk some of the exercise yang saya buat lah untuk my physio dekat rumah lah. Tetapi ni exercise ni semua orang boleh buat dekat rumah, especially kalau ada saudara-saudara ke atau orang bawah jagaan, puan-puan yang mengalami masalah yang sama, yang survive stroke juga like me, mungkin boleh try buat dekat rumah. Tetapi yang ni bukannya substitute kepada physio sebenar dengan fizioterapi terlatih. Yang ni adalah something extra yang kita boleh buat, dekat rumah. Jadi sambil-sambil tu tak payahlah terlalu depend sangat dengan physio kita pergi, tapi kita buat tambahan latihan dekat rumah ni untuk mempercepatkan kita punya progress. So stroke ni dia sebenarnya dia berkaitan dengan serangan dekat dalam neuron, dekat dalam otak tu. Dia serangan dalam tu. So kalau kita ada serangan dekat belah kanan otak, maknanya bahagian yang terjejas adalah di sebelah kiri badan. Kalau bahagian kiri otak yang terjejas, jadi bahagian kanan pula yang akan, bahagian kanan badan pula yang akan terjejas. So jadi dia memang cross macam tu lah kan. Kalau otak kanan, maknanya bahagian badan kiri yang terjejas. Kalau otak kiri, bahagian badan kanan yang terjejas. Dia memang terbalik macam tu. So jadi kerosakan yang berlaku kat dalam otak tu biasanya, kalau dalam kes saya ischemic stroke ni, I think itu kot sebutan dia, ischemic stroke. Ya, kalau dalam kes saya ni pula, dalam kes saya ni, ischemic stroke ni adalah bekalan oksigen tak sampai di satu bahagian dalam otak tu. So jadi bila bahagian oksigen tak sampai, dia akan merosakkan certain bahagian dekat dalam otak, iaitu dipanggil ischemic stroke. Dia selalu ada blockage
blokej darah ataupun blokej oksigen tak sampai ke otak tu, kerana otak kita tu sentiasa memerlukan oksigen untuk berfungsi. Jadi itulah yang terjadi dalam ischemic stroke yang saya alami. Dan ada juga masalah lain, iaitu hemorrhagic stroke. Hemorrhagic stroke ni sorry kalau sebutan tu tak apa nak betul tapi I think you got the idea kot. Hemorrhagic stroke tu lain. Hemorrhagic stroke tu ada pendarahan dekat dalam otak. Bila ada pendarahan dekat dalam otak tu, jadi dia certain bahagian yang berlaku pendarahan tu akan rosak. So jadi biasanya pendarahan tu berlaku kerana tekanan darah yang terlalu tinggi. So ada kapilari dekat dalam otak tu yang pecah. Jadi bila dia pecah tu, dia berdarah lah. Jadi bila ada pendarahan dekat dalam otak tu, yang tu pun akan menyebabkan stroke. Itu kita panggil hemorrhagic stroke. So ada dua lah, ischemic and hemorrhagic stroke. Macam mana nak tahu yang mana yang which is which? Iaitu doktor dia akan scan. Kita kena buat CT. Bila memang CT scan tu akan dibuat lah, akan dibuat apabila kena serangan tu. So jadi semasa scan tu, doktor akan dapat tahu berdasarkan scanning tu semua tu. So that's why itulah bezanya hemorrhagic dan ischemic stroke. Dan jadi apabila stroke tu berlaku tu, dia ada kerosakan dekat bahagian otak tu. So jadi bila ada kerosakan tu lah yang jadi masalah pada anggota badan yang tak boleh bergerak, yang lumpuh belah kanan, lumpuh belah kiri. So itu bergantung pada bahagian otak yang mana yang rosak. So jadi apabila kena stroke ni, apabila bahagian otak tu rosak, bahagian otak yang rosak tu tak boleh memang tak boleh dipulihkan semula. Dah rosak. So jadi bahagian yang rosak tu selalunya akan bahagian yang rosak tu lah yang mengawal anggota badan kita ni. So jadi bila bahagian tu rosak, jadi signal untuk sampai dekat bahagian badan ni dia lost. Jadi itulah sebabnya badan kita tu tak boleh nak bergerak. Dia jadi lumpuh kerana bahagian yang mengawal anggota badan kita tu dia rosak. So jadi bila dia dah rosak tu, kita tak boleh nak bahagian yang rosak tu memang tak boleh nak repair balik. Memang langsung tak boleh buat apa pun, dah rosak. So jadi apa yang kita perlu buat sekarang ialah kita perlu latih bahagian otak yang lain pula untuk mengawal semula bahagian badan kita. So that's why kita pergi fisioterapi. Fisioterapi tu yang dihandlekan oleh fizioterapis yang bertauliah, doktor fizioterapis yang bertauliah. Jadi mereka tahu apa benda yang perlu nak buat, exercise, connection, kadang-kadang ada guna electrical shock lah. Tu semua kepakaran mereka lah. Mereka tahulah apa benda yang nak kena buat untuk latih bahagian otak yang terjejas tu, dan untuk bagi connection balik dengan bahagian badan yang lumpuh yang terjejas tu. So that's why jika bila kita tanya dekat doktor lah, especially doktor pakar yang terlibat dalam doktor pakar stroke, saya pernah, alhamdulillah, saya berjaya dapatlah berkesempatan jumpa sekali dengan doktor pakar stroke. Dia memang ada klinik stroke dia sendiri. Yang tu kita cerita lain kali. Dia kalau orang belah-belah utara ni, dia tahulah klinik tu memang klinik stroke. Yang doktor tu pun doktor pakar stroke. Saya pernah pergi kat situ. So alhamdulillah berkesempatan pergi sekali saja jumpa dengan doktor tu. So bila ada kesempatan begitu, kita tanya macam-macam lah. Kita tanya macam-macam untuk bagi satisfaksi. Kita pun tahu kita belum tentu lagi kita boleh jumpa dia lagi lepas ni. Of course kerana melibatkan alhamdulillah, syukur kerana melibatkan perjalanan yang jauh. Dalam keadaan macam ni memang susah lah nak pergi perjalanan yang jauh, dan of course lagi belanja yang tinggi lah. Sekali pergi tu beratus jugalah nak kena bayar. So jadi alhamdulillah dapat pergi jumpa sekali pun jadilah. So antara perkara yang saya tanya dekat dia tu pasal rawatan lain untuk stroke ni, especially kerana bila kena hari tu banyak orang
banyak orang komen lah, macam-macam orang komen, orang datang melawat tu, semua orang kata okey, pergi buat rawatan macam ni, buat itu, buat yang ni. Dan antara perkara yang paling kerap orang selalu sebut, orang kata suruh pergi mengurut. Tiap-tiap kali orang datang ni orang kata pergi mengurut. So doktor tu cakap sendiri, dia kata sebenarnya bukannya tak boleh pergi mengurut, tetapi mengurut tu bukannya untuk memulihkan kembali anggota badan, bukannya untuk mengurut tu bukannya untuk stroke, untuk pulihkan stroke. Ya, memang tak akan bukannya untuk kita baik daripada stroke dengan mengurut. Mengurut tu sebenarnya adalah untuk mengelakkan kita punya sendi-sendi, otot-otot tu daripada menjadi keras. Jadi bila kita lumpuh dekat bahagian badan kita tu, dia akan jadi keras. Kadang kalau kita tak ada latihan, tak ada buat latihan dekat anggota badan yang lumpuh tu, otot kita tu akan jadi keras, sendi pun akan jadi keras. Jadi kita nak mengelakkannya. Kalau sendi dan otot tu jadi keras, jadi akan jadi terkunci, lagi masalah lain, lagi susah nak baik. So itulah tujuan kita pergi mengurut, nak bagi lembutkan, nak melembutkan. Terima kasih Encik Riz, terima kasih, alhamdulillah. Okey, itulah tujuan untuk kita mengurut, untuk mengelakkan sendi kita tu daripada terkunci, dan juga untuk mengendurkan otot-otot kita tu daripada menjadi keras. Itulah tujuan untuk kita pergi mengurut. Akupuncture pun begitu juga. Akupuncture pun untuk melembutkan sendi, untuk mengelakkan sendi daripada terkunci, dan juga untuk melembutkan otot. So doktor tu sebut, dia kata memang tiada cara lain yang lebih baik selain daripada melakukan fizio tu, kita exercise. Dengan ahli fizioterapi tu, dia akan tahu nak buat macam mana untuk bagi ada connection lah antara kawasan otak kita yang baru, yang lain, untuk bagi connection lain kepada bahagian anggota badan yang lumpuh. So jadi setiap petang benda ni lah saya akan buat mula-mula sekali. Yang ni tuan-tuan juga mungkin boleh buat, untuk jika tuan-tuan kebetulan ada menjaga ahli keluarga ke yang mengalami masalah yang sama, boleh cuba ni dekat rumah. So satu benda yang pertama yang saya buat ni, just sebab duduk sekejap. Mula okey lah, kita tangan tu kita letakkan, kita sokongkan tangan tu atas meja ke, macam ni meja ni. Okey, sokongkan dulu, sokong dengan, lepas tu ni jari ni kita mainkan dengan jari-jari ni. Ini mula-mula sekali lah, mainkan dengan jari-jari ni. Bagi buat macam ni untuk bagi ada sensation, ada rasa geli-geli tu sikit. Mula tu setiap jari kita buat pelan-pelan buat, main sikit dengan jari tu, bagi rasa ada geli-geli itu sikit tu. Sambil-sambil tu kalau buat dekat kalau tuan-puan buat benda ni untuk orang lain, sentiasa bersembang dia tu, ada rasa. Contohnya kalau buat dekat ayah kan, okey, sambil-sambil main dengan jari-jari dia macam ni, tanya, ayah rasa tak macam ni, ayah ada rasa tak saya buat macam ni. Kalau dia kata ada rasa geli, okey, bagus, okey lah tu, maknanya saraf tu semua masih hidup ya. Jadi buat satu persatu, sambil-sambil itu berzikir ke subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Buat satu-satu, setiap satu jari ni buat berulang-ulang kali. Jadi ni setiap petang saya akan buat, lepas solat asar tu pelan-pelan duduk dan diam tu, lepas ni buatlah pelan-pelan jari ni. Lepas jari tu kita buat pula dekat ni, dekat tempat bawah ni lah, dekat ni sini kat tapak tangan tu. Apa juga main-mainkan sikit-sikit pelan-pelan, bagi ada rasa geli. Sambil tu sentiasa bersembang-sembang dengan siapa yang kita buat tu. Kalau buat kat ayah ke, kat mak ke, isteri ke, suami ke, sambil-sambil tu bersembang je kat, okey, ada rasa tak? Dah sedap geli ni. Kalau ada rasa tu bagus, kalau tak ada rasa tu
mungkin boleh refer dekat doktor lah, kenapa tak ada sensation tu hilang, kenapa tak rasa apa. So macam tu. Okay, kemudian yang tu bila dah buat macam tu buat berulang-ulang kali, banyak-banyak kali. Okay, dan setiap satu jari tu kita regangkan, bagi dia ke belakang, ke depan, bagi dia gerak-gerak. Yang penting kita tak mau bagi otot-otot dekat sekitar ni dia jadi keras. Dan juga sendi-sendi ni, sendi-sendi dia kena sentiasa bergerak. Sendi-sendi ni dekat jari ni banyak sendi ni kan, banyak sendi-sendi kat jari ni. Kalau kita tak gerakkan, dia memang tak boleh. Saya tak boleh gerak lagi tangan ni, ya. Bila tak boleh gerak, jangan kita biarkan saja tak boleh bergerak ni. Bila kita biarkan saja tu, nanti sendi-sendi ni pula akan affected, sendi-sendi ni pula yang akan rosak. Jadi jadi tolak, tarik ke belakang, ke depan. Setiap jari kita buat satu-satu. Kalau dia rasa sakit, kalau kita buat kat orang, kalau orang tu rasa sakit, okey, bagus. Maknanya masih hidup sendi-sendi dia tu. Yang tu yang penting. Kita nak sentiasa kita nak sentiasa bagi sendi-sendi tu hidup. So jadi itu yang saya buat. Kita buat ni, ya. Okey, clear, Okey, saya dah penat dah, berpeluh sikit. Memang bila memang penat sikit buat macam ni. Penat kepada pesakit tu dah. Memang penat kat pesakit tu, kerana kita menggerak, kita menggunakan kudrat. Lepas tu sendi ni kita lockkan sendi ni macam ni. Gunakan tangan yang okey tu, tangan yang okey tu, selitkan masuk dekat setiap jari macam ni. Okay, nak masukkan setiap jari ni. Bang, kalau terlebih tidur macam mana nak hilangkan sakit kepala tu? Sakit kepala terlebih tidur macam mana? Saya jarang kena masalah macam ni. Tak cukup tidur tu ada. Tapi kalau terlebih tidur sakit kepala tu, mungkin boleh adjust timing tu dan adjust timing tidur tu balik kot tuan. Minta maaf banyak, saya tak dapat nak berkongsi penyelesaian kepada masalah ni. Dan saya pun jarang terlebih tidur. Kurang tidur tu selalu kerana itu salah satu efek apabila kena serangan stroke macam ni. Dia waktu tidur tak menentu. Kadang-kadang tidur sekejap terjaga, macam itulah masalahnya. So jadi minta maaf banyak-banyak Encik Wafi. Okey, so tadi kita dah lock dah tadi tangan kita macam ni, ya. Sendi tu, kita gerakkan sendi tu macam tu. Salam saya buat Abah Hashid Sendawa je. Okey, kata ya, alhamdulillah okey macam tu. Dia mengeluarkan angin daripada dalam badan. Angin yang kadang itu pun ada salah satu masalah, kerana kadang-kadang bila okay, sorry connections. Maaf, connection saya ada problem sikit kan. InsyaAllah lepas ni okey kot. Okay, tadi ni kita buat 20 kali 20 kali 3 kali sehari, macam makan ubat. Pagi buat sekali, bangun bangkit tidur tu buat sekali, tengah hari atau petang tu boleh buat sekali. Macam sekarang saya suka buat lepas asar macam ni, dan last kali lepas isyak masa baring-baring sebelum tidur tu buat sekali. So buat 20 kali. Sambil tu boleh berzikir dululah, boleh berzikir sama. 1 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 2 subhanallah walhamdulillah wala 3 فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون. Okey, buat 20 kali tu sambil tu berzikir dan
Bila kalau kita bantu buat untuk orang lain, contoh buat kat abah ke, buat kat mak ke, siapa-siapa saja, kita kena tolong buat kan. Mungkin dia tak boleh nak ni kan. Jadi bila kita tolong tu, bila kita tolong buat begini ni, pesan dekat orang bawah jagaan kita tu, suruh dia kira kuat-kuat, kira dan zikir kuat-kuat, ya, bagi dengar suara dia, bagi dengar. Itu pun latihan juga, itu pun latihan suara, bagi dia keluar suara sambil tu. So dia kira dan berzikir, baiknya berzikirlah, berzikir sekali, bagi keluar suara kuat-kuat, bagi dengar, ya. 1 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 2 subhanallah walhamdulillah wala ilaha. 3 dan seterusnya sampai 20 kali. Buat 3 kali sehari. Kalau saya buat sekali pagi masa bangun tidur, petang pukul 4 lebih macam tu buat sekali, dan malam sebelum tidur masa tengah baring-baring nak tidur tu pun buat sekali lagi. Okey, lepas tu lepas kita dah settle buat macam tu, tadi kiri ke kiri kanan kan, sekarang kita ke depan dan ke belakang. Yang ni susah sikit lah. Sofa juga kalau boleh sebaiknya bagi support dekat atas meja ke dulu. Jadi buat macam tu. Ke atas. Kaki boleh ke kaki, ada exercise lain tuan, puan. InsyaAllah nanti saya akan share pula buat kaki. Hari ni kita buat tangan dulu. Tangan ni pun banyak benda kita boleh buat. Kaki insyaAllah saya akan share juga 1-2 hari lagi. Okay, macam tu juga sofa juga. Yang ni atas dan ke bawah ni jangan lepas dia punya genggaman tangan ni, ya. Okey, ke belakang. Sofa juga suruh kira dan berzikir kuat-kuat, 1 subhanallah walhamdulillah wala subhanallah 2 subhanallah 3 subhanallah 4 5. Okey, macam tu lah. Sebaiknya buat 20 kali. 20 kali ni, ya. Belakang ke depan. Buat sampai tangan tu jadi lembut. Buat sebaiknya 20 kali. Sofa juga 3 kali sehari. 3 kali sehari. So yang tu jari-jari dan sendi kat sini. Okey, seterusnya apa saya buat? Sofa juga genggamkan tangan macam ni. Okey, tegakkan tangan. Yang ni mungkin susah sikit lah kalau baru-baru kena tu, baru-baru jadi tu, kerana siku ni dia akan jadi, dia sendi siku tu dia jadi keras sikit. Jadi kita straightkan tangan macam ni. Straight tu, kalau tak boleh nak straight sangat tu jangan paksa lah, buat pelan-pelan setakat mana yang boleh. Okey, macam ni. Dan sofa juga kita jangan lepas ni genggaman tangan tu, jangan lepas. Lepas tu naikkan ke atas setakat mana yang boleh, 1 2 3 4 5. Sofa juga 20 kali. Tak larat ni. Selalunya buat benda ni masa tengah terbaring dekat atas ataupun duduk atas kursi lah. Memang penat buat macam ni, tapi yang tadi angkat tadi tu jangan paksa pesakit tu. Kalau ikut setakat mana yang dia mampu angkat. So, kalau boleh angkat setakat macam ni pun okey, dah cukup dah. Mungkin esok boleh tambah sikit sampai setinggi mana yang boleh. Okey, saya boleh takat ni dah. Lebih tu sikit lah. Okey, begitu. Minum sikit. Okey, tu buat macam tu. Angkat pelan-pelan setakat mana yang boleh. Okey, lepas tu kita punya okey, tadi dengan pegang tangan kan. Lepas tu satu lagi kita boleh buat sekarang ni, lepas daripada exercise yang tadi tu, minta dia angkat pelan-pelan setakat mana yang boleh.
Okey, begitulah. And then kemudian sopel juga 20 kali 3 kali sehari. Lepas tu dan seterusnya genggam kembali tangan seperti tadi. Dan kemudian kita angkat pergi ke bahu macam ni. 1 turun balik. 2 belah sini pula. 3 4 5. Okey, dan seterusnya macam itulah. Okey, ini adalah exercise tangan yang saya lakukan hari-hari. Lepas pagi sekali masa bangun tidur, petang sekali lepas asar, dan semalam sebelum tidur. Itu yang saya buat. Tapi macam saya kata tadi, jangan anggap buat macam ni saja pun dah cukup dah. Kita masih lagi kena pergi fizio. Fizio dia ada exercise dia dengan progress dia, dengan dia punya jadual-jadual dia yang kita perlu ikut. So jadi jangan tinggal, jangan kata okey dah buat macam ni, aku tak payah nak pergi fizio, tak boleh macam tu lah. Yang ni adalah tambahan. Macam suplemen lah, kita makan ubat, suplemen ni kita makan ubat, kita jaga makan dengan makan bahan-bahan suplemen yang lain. Tapi suplemen saja sebenarnya tak mencukupi untuk pemulihan kita, untuk pemulihan. So itu pukul itu yang boleh saya kongsi hari ini mengenai exercise tangan. InsyaAllah esok lusa lepas ni kita akan buat exercise lain pula. Muka ada, kaki kita kena set up lain lah, kena baring tu semua. So that is ni. So jadi apa benda yang nak cerita lagi. Okey, macam mana sebenarnya saya boleh kena stroke ni. Sebenarnya saya sendiri pun tak tahu macam mana saya boleh kena ni. Macam saya pernah saya share dalam live yang sebelum ini, ada tanda-tanda dia dalam masa 2 minggu, 10 hari hingga 14 hari sebelum betul-betul kena tu. Ada banyak tanda-tanda dia. Yang ni pun saya dah cerita dah hari tu, iaitu ada 3 tanda besar. Satu, sakit kepala yang luar biasa. Mungkin tuan-puan pernah merasai sakit kepala migrain, sakit kepala tak cukup tidur ke, sakit kepala macam-macam jenis sakit kepala yang ada. Tetapi apa yang saya alami seminggu, lebih kurang 10-14 hari sebelum tu adalah sangat luar biasa. Dia bukannya macam sakit kepala biasa, dia bukannya migrain, dia bukannya sakit kepala biasa, dia memang lain. Dia saya nak describe tu, saya dah pernah describe dah hari tu, seperti ada benda yang memerah-merah otak di bahagian sebelah kanan saya ni. So jadi dia sakit kepala tu dia sebelah kepala saja. So jadi kalau terasa macam tu, kalau tuan-puan mengalami masalah begini, sakit kepala yang luar biasa dan sebelah saja yang sakit tu, so jadi berhati-hati dan sebaiknya pergi cek betul-betul. Okey, dan yang kedua tu apa dia yang kedua? Kebas kaki dan tangan. Yang tu pun saya pernah merasai, kebas dan semut-semut ni. Tapi dia bukannya jadi semua seluruh bahagian belah kiri. Dia akan jadi serandom. Kadang-kadang dia jadi dekat tangan, kadang-kadang dia jadi dekat kaki, kadang-kadang dia jadi dekat dekat jari-jari. So dia kadang-kadang dia rasa kebas, kadang dia rasa macam semut-semut. So yang tu adalah petanda yang kedua. Dia rasa semut-semut, rasa kebas ni, dia kerap lah, dia lebih kerap daripada biasa. Dia benda tu biasa. Baik, kita cerita 24 jam sebelum kejadian lah. So benda ni berlaku lebih kurang hari pertama, hari siang tu dia tak ada apa jadi. Dia mula terjadi lebih kurang waktu tengah malam lebih kurang sekitar pukul, saya rasa lebih kurang pukul 12 lebih macam tu lah. Saya berada dekat sini lah, saya berada tengah buat kerja macam biasa ni, tengah buat kerja macam biasa, tengah menulis, tengah prepare kelas. Saya buat kelas dulu, saya banyak buat kelas gardening ni, banyak buat kelas gardening. So saya tengah bekerja dekat sini lah, tengah menulis, tengah update modul, tengah update
modul untuk mengajar lah untuk kelas-kelas yang akan datang. So pada ketika tu tiba-tiba saya rasa kebas kat belah kiri ni. Jadi kebas, tangannya dia rasa kebas, dia jadi macam kebas dan semut-semut yang lain lah, dia berbeza sikit. Dia jadi macam menggeletar, lepas tu semut-semut yang teruk lah. Masa ketika tu saya pun masih lagi in denial, masih lagi tak fikir apa-apa, masih lagi ingat tak ada apa ni, biasa je. Lepas tu tapi ketika tu rasa macam kepala pun rasa macam tak berapa nak best sangat. Jadi lepas tu saya pun minum bancuh teh sikit, minum teh, lepas tu saya baring tidur. Tapi masa tu lebih kurang pukul 1 lebih. Kemudian lebih kurang pukul 4 pagi macam tu saya terjaga. Bila terjaga tu rasa kepala tu sangat-sangat sakit macam dulu lah, tapi lebih teruk lagi daripada dulu. Memang teruk sangat-sangat. Yang kemudian sampaikan saya nak bangkit pun rasa macam terhuyung hayang, tak boleh nak berdiri dengan betul. Kaki pun rasa lembik, especially kaki. Tangan pun rasa lembik, kaki mula belah kiri saja. Masa tu saya dah mula terfikirkan, mungkinkah saya kena stroke pada ketika itu. Tapi sikap denial tu masih ada. Denial tu masih lagi tak mau mengaku yang benda ni boleh terjadi pada saya. Walaupun tanda tu dah memang dah nampak sangat dah. Dan menurut doktor pun selepas tu bila saya cerita dekat doktor kata yang tu sebenarnya adalah serangan yang pertama. Ketika tu badan tu dah pun lembik sebelah kiri. Lepas tu kaki pun dah lembik. Bila nak berjalan pun tak boleh nak berjalan dengan betul, kena seret kaki. Tapi dan pelan-pelan saya seretkan diri, kaki, bawa masuk bilik mandi dan mandi. Masa tu lebih kurang pukul 4 pagi lebih lah, 4 lebih pagi. Duduk dekat bawah shower dan mandi. Bila lepas mandi tu memang rasa lega banyak. Kebas pun dah hilang, sakit tu pun dah hilang, sakit kepala tu pun dah hilang juga. So masa tu saya merasakan benda ni memang tak ada apa masalah lah. Masih lagi denial, tak percaya yang saya boleh kena stroke. So jadi lepas mandi pagi-pagi tu, saya bancuh, isteri pun dah bangkit daripada tidur masa tu. Dia pun tanya pasal apa, saya cerita dekat dia, dan kemudian isteri dia pun dia bancuh air lemon fresh dengan madu. Dan kemudian minum, itu saya rasa okey lah. Lepas tu tak tidur dah, duduk solat sunat, lepas tu tunggu subuh apa semua tu. Dan kemudian pada ketika tu memang rasa okey, tak ada rasa apa pun. Rasa macam normal balik. Sakit kepala pun dah hilang, kebas pun dah hilang, tak ada dah rasa lembik kaki, lembik tangan apa semua. Bila jalan pun jalan biasa dah, tak payah nak seret kaki lagi dah. So pada ketika itu saya rasa okey dah okey ni, tak ada masalah apa dah ni. Dan kemudian memang saya rasa sangat normal pada ketika itu, hingga kan selepas solat subuh tu, dan keadaan gelap-gelap lagi pagi tu, saya terus keluar rumah, naik kereta keluar rumah, pergi cari breakfast untuk anak-anak. Ya, pagi-pagi lepas subuh tu, dengan keadaan gelap-gelap lagi, saya terus pergi cari roti canai, pergi cari nasi lemak. 2 kedai saya pergi. Mula pergi kedai roti canai, lepas tu pergi kedai nasi lemak, cari breakfast untuk anak-anak. Dan kedai yang kedua ni, kedai nasi lemak ni, masa saya berhenti dekat depan kedai tu, masa tu orang pun tak ada lagi. Ada 1-2 orang penjual dia baru sampai, dia baru tengah set up kedai. Tapi nasi lemak yang bungkus tu, yang RM1 tu, dah siap atas meja tu. Pada ketika itu datang balik sakit kepala tu. Dan bila saya turun daripada kereta tu, saya hampir terjatuh. Tapi nasib baik sempat berpaut pada pintu kereta, dan bergayut dekat pintu kereta tu untuk mengelakkan diri daripada terjatuh. Dan pada ketika itu ada seorang saya tak kenal siapa, dia baru keluar daripada kedai, dia pun baru beli nasi lemak. Dia baru keluar, dia cakap, "Abang kenapa ni?" Dia cakap, "Dia pening pada ni, rasa macam nak terjatuh." Dia kata, "Abang jangan jalan, nanti jatuh lagi teruk," dia kata. Dan kemudian dia tolong saya masuk balik kat dalam kereta. Dia tanya nak beli apa. Itu saya kata nak beli nasi lemak ini. Dia kata, "Okey, tak apa, abang duduk dalam kereta, saya pergi tolong beli." Dan dia pun tolong beli, dia hantar dekat dalam kereta nasi lemak. Dan kemudian dia pesan, dia kata, "Abang pergi hospital terus." Dan
The Ionic is kedai nasi lemak yang saya beli tu, dia dekat tepi jalan besar, main road, tepi jalan besar, dan seberang jalan saja daripada kedai nasi lemak tu, yang itulah hospital Parit Bunta. Yang hospital daerah Parit Bunta, betul-betul seberang jalan daripada kedai nasi lemak tu. Dan yang orang yang tolong saya daripada tolong beli nasi lemak tu, dia sendiri cakap, dia kata apa, tinggal dulu nasi lemak dekat dalam kereta, pergi hospital seberang jalan tu je. Pergi hospital, pergi check dulu, takut nanti kalau jatuh ke apa ke nanti lagi teruk. Dia kata ya baik okey. Lepas tu dia pun pergi. Dan kemudian saya tak ikut sambil nasihat dia, saya U-turn balik kereta, balik rumah terus. Kemudian nak turun daripada kereta tu pun terhuyung hayang lagi, ya, pegang sambil berjalan masuk dekat rumah tu, pegang dinding tepi rumah tu, pergi pegang dinding, pegang kereta sambil masuk dekat dalam rumah tu, dan terus cakap dekat isteri saya, saya kata kat dia, sakit kepala sangat-sangat, tak boleh nak tahan, makanlah dulu, apa-apa yang ada tu makanlah dulu, tinggallah sebungkus ke apa nanti, saya makan nanti. Saya cakap kat pesan kat isteri, kata saya nak tidur Ustaz, tak boleh tahan, sakit kepala semua. Masa tu lebih kurang 7.30, 8 macam tu kan. So cakap dekat dia, okey nak tidur Ustaz, tak boleh nak tahan, sakit kepala sangat ni. Lepas tu dia bagi saya minum lagi balance lemon tadi, dan kemudian saya baring tidur. Lepas tu tidur lena lah, alhamdulillah tidur. Kemudian lebih kurang pukul 9 lebih tu saya terjaga balik dalam keadaan yang dahaga sangat-sangat. Lepas tu kembali balik, rasa kebas dekat separuh badan ni, dekat bahagian belah kiri ni, rasa kebas sangat-sangat, macam mana yang saya rasa pasal pukul 4 pagi tadi. Dan kemudian saya makit-makit duduk atas katil tu, satu cakap kat isteri, kata dahaga sangat, ambil air Ustaz. Itu dia ambil air, ada lagi lemon tadi tu, minum pelan-pelan. Betul, lepas minum tu dia kata nampak muka, lepas ini dia cerita lah, lepas saya keluar hospital pun dia cerita balik. Dia kata bila saya minum tu muka nampak pucat. Dia kata nampak lain sangat muka. Dan kemudian bila dia kata bila nampak muka macam tu, dia kata dia ajak saya pergi mandi. Dan kemudian masa tu saya bangkit daripada katil tu, bergerak, berjalan pelan-pelan sambil dipimpin oleh isteri saya dekat tepi tu. Seret kaki tu memang terasa berat sangat-sangat, termasuk bahu ni pun rasa berat sangat-sangat. Seret kaki pelan-pelan terus masuk dekat dalam bilik mandi. Kat dalam bilik mandi tu ada dia ambil kursi plastik letak dekat dalam bilik mandi tu. Dia suruh saya duduk atas kursi tu, atas bangku sebenarnya, bangku kecil, bangku basuh kain ni. Okey, saya duduk atas bangku tu. Lepas tu anak-anak semua dah bangun dah. Diorang pun ada dekat depan bilik mandi tu. Diorang semua tengah tengok apa yang jadi ni. Diorang semua hairan, tercengang kenapa apa jadi ni. Dan kemudian sambil saya duduk dekat atas bangku tu, isteri buka air shower dan duduk kat bawah shower. Dan sambil shower, tengah shower tu, masa tu saya memang dah tak terdaya langsung dah. Memang tak ingat apa dah saya jatuh sekali. Tapi nasib baik isteri saya dia sempat berpaut, jadi saya tak sempat jatuh daripada duduk. Jatuh daripada duduk bukan jatuh daripada berdiri. Bila duduk tu, badan sebelah kiri ni dia rasa terlalu berat sampaikan saya jadi memang nak terjatuh, rasa-rasa nak terjatuh. So sampaikan isteri saya kena duduk bersila dekat atas lantai bilik mandi tu dan tahan badan saya daripada jatuh. So sampai macam tu lah. Dan kemudian saya berpaut pada kolam tu, dan kemudian dia pergi ambil air lagi bagi minum. Dan dia kata pada ketika itu, bila dia bagi saya minum air tu, dia kata air tu tak mau masuk dekat dalam mulut. Bila minum tu dia keluar. Sambil minum tu air tu dia keluar. Dan masa pada ketika tu dia kata dia memang boleh nampak. Dia cakap lah, isteri saya cerita, dia kata masa tu memang dah nampak sangat-sangat muka dah sengit sebelah. Dah tarik ke belakang macam ni. So jadi
Dan pada ketika itu inilah waktunya yang memang kita tak boleh nak lupa lah, sampai bila-bila tiga orang anak saya dekat tepi bilik mandi tu menangis-nangis lah. Kalau tengok apa dah jadi ni, mereka semua menangis. Dia menangis menengokkan apa yang terjadi kat saya, walaupun dalam keadaan saya tak percaya masa tu. Saya tak boleh nak fikir apa, tak boleh tak percaya, tak dapat, saya sendiri tak tahu apa yang terjadi pada kita tu. Masa tu tak boleh nak fikir apa langsung. Tapi daripada hujung mata tu tak boleh nampak tiga orang tu menangis dekat tepi bilik air tu. Sampai mereka tak tahu nak buat apa. Mereka menangis, tiga orang menangis meraung. Dan kemudian bila nak keluar daripada bilik air tu, isteri dia pimpin, dia kena pegang dekat kolam, pegang dekat dinding tu supaya boleh berjalan pelan-pelan pergi dekat tepi bilik mandi tu. Ada satu lagi bangku, duduk kat bangku tu. Masa duduk kat bangku tu pun nak duduk pun tak boleh, sampai pasal badan tu dia terlalu berat. Duduk macam biasa pun tak boleh, terpaksa kena pegang. Isteri saya kena tahan badan dia dekat tepi tu supaya saya tak terjatuh. Masa ketika tu lah dia telefon adik dia minta tolong datang ke rumah, bawa pergi ke hospital. Dan selepas daripada ni, bila saya ceritakan benda ni dekat doktor, dalam sesi dengan fizio dengan doktor, satu perkara yang saya sangat bersyukur lah pada ketika itu ialah doktor-doktor semua diorang terus cakap dan kata satu perkara yang walaupun saya banyak buat salah masa sebelum tu, yang contohnya macam tak pergi hospital cepat, in denial, tak percaya tak percaya yang diri tu boleh kena sakit macam ni, dan masih lagi anggap pandang rendah walaupun dah keluar segala tanda-tanda besar apa semua tu, masih lagi tak mau percaya. Dia kata tu semua benda-benda tu adalah semua benda-benda salah yang saya buat. Terima kasih Puan Rukia semua tu. Terima kasih banyak-banyak, insya-Allah, amin. Tapi satu benda yang betul yang saya buat, doktor kata, ialah saya berjaya mengelakkan diri daripada terjatuh. Betul, yang tu yang paling crucial. Yang ini adalah satu perkara, dan ini adalah satu pesan saya, pesan yang ikhlas saya kepada semua orang, semua orang. Jadi kalau ditakdirkan terpaksa melalui perkara yang sama seperti ini, kalau bukan diri sendiri ataupun kenalan ataupun ahli keluarga, jangan bagi jatuh. Doktor kata itu sangat-sangat penting, kerana doktor yang saya pergi dulu, doktor pakar stroke yang saya pernah pergi tu, dia sendiri cakap, dia kata apabila mula berlaku serangan stroke tu, masa tengah build up serangan stroke tersebut, dia kata masa tu tekanan darah adalah sangat-sangat tinggi masa tu, sangat tinggi. Jadi apabila kalau kita terjatuh pada masa kita terjatuh tu, disertakan pula dengan tekanan darah yang terlalu tinggi tu, yang akan menyebabkan, doktor tu kata, kemungkinan besar akan menjadi pendarahan, akibat daripada jatuh tadi tu. Itu doktor selalu cakap, itulah sebabnya orang yang kena stroke, yang teruk-teruk, hemorrhagic stroke, yang pendarahan banyak, pendarahan yang serius sampai tak sedar, sampai lumpuh, dia semua selalunya diakibatkan daripada jatuh. Tak semestinya jatuh dalam bilik air, jatuh di mana-mana saja. Kerana apabila jatuh disertakan dengan tekanan darah yang terlalu tinggi pada ketika dalam kepala, dan akan menyebabkan saluran darah itu akan pecah. Bila kita jatuh especially bila kepala tu kena lantai yang keras ke apa tu, yang itulah yang akan penyebab, akan menjadi pecah saluran darah yang menyebabkan pendarahan. Yang itulah puncanya mengapa setengah-setengah orang teruk dia punya stroke itu, dia jadi hemorrhagic stroke. Yang tu lebih teruk, mungkin akan memerlukan pembedahan untuk buang darah beku, buang darah
bekul kat dalam otak. So yang tu lebih serius. So jadi pesannya ialah cuba saya jangan, bukan cubalah, jangan bagi jatuh langsung. Jangan bagi jatuh langsung apabila rasa pening-pening, pusing-pusing, badan minta tanda-tanda besar, tanda-tanda yang stroke tu tengah menyerang masa tu, jaga diri. Pastikan ada orang yang menemani, yang menemankan kita nanti. Dan kalau rasa tak ada orang nak boleh tolong ke apa tu, jangan bangkit. Kalau tengah duduk, tengah baring, jangan bangkit. Biar seketika bagi keadaan stabil dulu, baru nak buat benda-benda lain. Kerana kita nak mengelakkan diri daripada terjatuh, ya. Bila terjatuh tu lagi teruk, macam-macam lagi perkara yang akan boleh terjadi. So jadi ketika alhamdulillah saya tak jatuh, berjaya isteri saya mengelakkan saya daripada terjatuh. So jadi alhamdulillah, yang itulah satu perkara yang betul lah yang saya lakukan sepanjang 2 minggu sebelum kena tu. Dan kemudian adik ipar saya datang bawa pergi ke hospital dan terus admitted lah dekat dalam emergency ward. So ketika admitted kat dalam emergency ward tu, diorang buat macam-macam check, check ECG, check darah apa semua. Dan pada ketika itu saya rasa tak terdaya langsung lah. Badan tak boleh bergerak dah. Belah kiri tu memang dah immobile terus, tak boleh nak, memang lumpuh terus, terbaring atas katil di ward emergency tu. Macam-macam orang check, dan apa yang mengejutkan ialah bila itu adalah sekitar 2 jam pertama lah selepas serangan tu, lebih kurang tak sampai tengah hari lagi masa tu. Rasanya saya pergi hospital masa tu dan lebih kurang pukul 10 pagi. Dan pada waktu awal-awal tu, 2 jam pertama tu, macam-macam ujian, macam-macam test yang diorang buat dekat dalam emergency ward tu. Dan apa yang mengejutkan ialah diorang dapati tekanan darah saya terlalu tinggi, dan juga ada gula dalam darah juga tinggi. Sedangkan sebelum ni saya tak pernah ada masalah ni. Saya tak pernah ada diabetes, saya tak pernah ada darah tinggi. Dan kemudian dan ini sebenarnya doktor telah explain kepada saya selepas itu bahawa apabila terjadinya serangan stroke tu, dia memang keadaan badan kita tu dia tidak menentu. Dia akan jadi tekanan darah pun akan naik, akan tinggi, turun, naik, dan juga perkara-perkara itu dia akan tiba-tiba naik, termasuklah bacaan gula dekat dalam darah, walaupun sebelum ni tak pernah kena. So jadi bacaan tu dia akan jadi, orang putih kata haywire lah, dia tak menentu. So jadi kalau sebelum ni kalau tak ada masalah pun dia ni, jadi kalau sebelum ni ada diabetes, ada darah tinggi pun perlu lebih berjaga-jaga, ya. Daripada terjadi perkara tu sendiri. So, jadi lepas tu saya duduk dekat emergency ward tu sampai ke lebih kurang pukul 2 lebih, dan kemudian saya dibawa ke hospital Taipei untuk buat CT scan lah. Naik ambulans pergi ni. Pada ketika itu saya daripada seharian tak makan apa langsung, dan saya teringat antara perkara yang menyayat hati pada ketika itu ialah saya dah sedar lah masa tu, masa mula-mula tu, masa tu memang saya banyak tidur lah masa mula-mula jadi tu. Bila dibawa masuk ke dalam emergency ward tu, saya dah tersedar lah masa tu. Yang kemudian setelah lebih kurang pukul 2 boleh nampak lah daripada ujung sana. Dan pada ketika itu saya ternampak isteri saya dia masuk, dia bawa satu plastik tu, dia tengah argue dengan doktor tu. Itu tak tahulah apa dia argue apa semua. Dan akhirnya baru doktor tu bagi datang jumpa. Isteri saya datang depan tu, keadaan menangis-nangis tu, rupanya dia bawa nasi kenduri. Betul, dia bawa nasi kenduri. Iaitu dia suap makan. Dia rupanya dia bergaduh dengan doktor tu pasal doktor tu tak bagi jumpa, dan doktor tu kata pasal nak pergi naik ambulans nak pergi CT scan, doktor tu tak bagi buat apa, dia tak bagi jumpa.
isteri saya dia argue dengan doktor tu, kata nak jumpa juga. Saya tak makan daripada pagi sampai sekarang, daripada bangun tidur sampai sekarang. Akhirnya dia bagi kat doktor, dia kata okey, boleh bagi makan, tapi kalau ada reaction ke apa ke, atau muntah ke apa, stop terus. So alhamdulillah tak ada apa masalah. Dan terus tak lama lepas tu ambulans datang bawa pergi ke hospital Taiping untuk CT scan. Dan pada ketika itu, hari itu adalah hari raya Cina yang pertama, first day of Chinese New Year. Memang saya ingat lagi, 25 hari bulan Januari 2020. So itu adalah hari itu adalah memang hari yang akan sentiasa saya ingat lah sampai bila-bila lah, insyaAllah. Ya, kita ingat benda tu sebagai pengajaran lah, supaya benda tu tak terjadi lagi. Dan itulah sebabnya bila benda ni terjadi, benda ni sangat macam nak kata, sangat menyedihkan dan sangat memberi kesan kepada diri sendiri, especially bila tengok anak-anak menangis dekat tepi bilik air. Saya tengah mandi kat sana, tak boleh nak kawal diri, asyik nak terjatuh je, anak-anak menangis kat tepi tu. Masa tu dan masa terbaring kat atas katil tu pun, kita terfikir apa nak jadi dengan diriku ni, apa nak jadi, entahlah apalah nak jadi, apalah nasib anak-anak kami, 3 orang, semua kecil-kecil lagi masa tu. Koyum baru 9 tahun, darjah 3. Khalif darjah 1 masa tu, darjah 1. Dan Koyit baru setahun ya. Jadi bukan setahun, Koyit 3 tahun. 3 tahun. Maksud saya fikir, Koyit baru 3 tahun, dia merasa bersonok dengan saya. Dan sebenarnya semalam sebelum tu pun saya bawa dia orang pergi pesta lampu. Ada pesta lampu sambutan Chinese New Year dekat Pekan. Saya bawa dia orang pergi. Yang itu sebenarnya gambar pun tak banyak ambil masa tu, dan tak ada sangka-sangka rupanya itu adalah hari terakhir saya dapat bergembira dengan ketiga orang anak ni sebagai seorang manusia yang normal. Dan itulah hari yang terjadi pada hari yang tersebut. Hari ni kita cerita pasal ni, tak ada nak cerita pasal gardening. Dah sejam dah kita cerita. Begitulah lah. Jadi jika jadi perkara yang sama ni, kalau terpaksa melalui perkara ini, jadi beringatlah, sentiasa berhati-hati dengan petanda ni ya. Jadi petanda-petanda ni tolong jangan ambil mudah akan petanda-petanda yang ni. Ini semua selalunya dia tak saja-saja jadi lah, mesti ada masalahnya. So jadi, dan bila ni tolong ambil pergi cek doktor, cek betul-betul, dapatkan jawapan yang betul-betul. So macam diri saya sendiri, masa mula-mula jadi ketiga-tiga petanda-petanda tersebut, saya ambil mudah. Saya ingat tak, benda ni kita tak boleh nak kena. Pada ketika itu saya baru awal 40-an. Jadi saya tak pernah dengar lagi masa itulah saya tak pernah dengar lagi kawan-kawan saya ataupun ahli keluarga saya mana-mana yang kena stroke dalam usia awal 40-an. Tak pernah lagi. So, jadi bila petanda-petanda ni memang ada terasa macam tak sedap hati. Tetapi denial tu lebih besar. Sikap denial tu lebih besar daripada segalanya. Yang masih lagi tak percaya benda tu boleh kena. Tetapi lepas saya kena ni, saya join macam-macam beberapa group, support group, local dan abroad, support group on stroke survivor punya support group. Dan lepas join support group ni, barulah kita nampak lah sebenarnya ramai lagi yang lebih muda lagi daripada saya yang dah kena. Ada yang 20-an dah kena. Baru-baru ni dekat dalam group survivor, dekat dalam stroke survivor tu ada nampak
umur awal 20-an, tengah study universiti lagi, tiba-tiba kena stroke dan hemorrhagic stroke, pendarahan teruk. Teruk. Jadi benda ni boleh terjadi dekat siapa-siapa. Tak semestinya kita healthy lifestyle, tapi kita tak kena perkara macam ni. Okey, sebelum tapi kita share sikit lah pasal gardening lah. Hari tu I think hari tu saya ada cerita pasal beberapa 10 requirement 10 perkara yang menentukan sama ada tanaman yang kita tanam tu jadi atau tak jadi. So 10 perkara ni perlu ada dan sangat penting dalam pertumbuhan tanaman. Iaitu nombor 1, kita ulang balik sikit secara ringkas ni. Kita sentuh secara ringkas ni, mungkin insyaAllah esok atau lusa kita sambung balik subjek gardening ni. Okay. Cerita panjang tadi. Okey, nombor 1 ialah cahaya matahari, sunlight. Yang ni adalah nombor 1. Yang kedua adalah air, nombor 2. Nombor 3, tanah. Nombor 4, angin dan udara, iaitu oksigen dan karbon dioksida. Nombor 5, nutrien tu daripada baca. Dan nombor 6, suhu panas ke sejuk ke. Nombor 7, humidity atau kelembapan. Nombor 8, persekitaran, environment. Nombor 9 ialah pest and disease ataupun serangga perosak dan penyakit. Dan nombor 10 adalah genetik. Okey, yang tu adalah 10 faktor yang menentukan sama ada kita tanam tu jadi ke tak jadi. Ya, sama ada kita tanam tu subur ke tak subur. Yang tu yang penentu dia. Yang ni adalah penentunya. 10 perkara ni adalah penentunya. 10 perkara ni perfect, bertepatan dengan apa yang diperlukan oleh tanaman kita tu, maka insya-Allah tak ada apa sebab yang boleh yang akan membantutkan pertumbuhan tanaman kita. So itu adalah 10 faktor yang kita perlu ingat. So tetapi daripada 10 faktor tu pula ada 5 faktor yang kita boleh kontrol dan ada 5 faktor yang kita tak boleh nak kontrol. Tak boleh nak kontrol maknanya itu faktor itu yang ada dekat taman kita, yang ada dekat kebun kita, yang ada dekat rumah kita, dan kita tak boleh nak ubah perkara tersebut. Perkara itu apa yang telah diberikan dan itulah yang kita dapat. Kita tak boleh nak ubah, kita tak boleh nak adjust lagi dah. Okey, apakah 5 perkara yang kita tak boleh nak kontrol? 5 daripada 10 tadi ya. Nombor 1 ialah cahaya matahari. Cahaya matahari dekat rumah kita tu, kedudukan rumah kita tu, cahaya matahari yang diterima di kedudukan rumah kita tu, itu adalah cahaya yang matahari yang kita dapat. Yang itu yang kita tak boleh nak ubah. Iaitu kita tak boleh nak ubah, iaitu yang kita dapat, iaitu yang Allah berikan pada kawasan rumah kita tersebut, di rumah kita tu, dan itulah yang kita dapat. Iaitu yang kita tak boleh nak ubah, cahaya matahari. Dan nombor 2 adalah udara, angin, oksigen, karbon dioksida. Itu pun apa yang diberi, apa yang ada dekat rumah kita tu, itulah dia. Kita tak boleh nak ubah. Kalau rumah kita tu angin kuat macam itulah angin kuat, kita tak boleh nak ubah. Kalau rumah kita tu oksigen dan karbon dioksida dia berkadaran sebegitulah. Ya, itu kita tak boleh nak ubah. Nombor 3, suhu di rumah kita pun kita tak boleh nak ubah. Yang tu yang kita dapat, yang itulah dia. Humidity maknanya terima kasih Puan Masyita, Alhamdulillah, terima kasih. Humidity kelembapan kita tu, bagaimana keadaan kelembapan di rumah kita tersebut. Dan nombor 5, persekitaran, environment kita tu, keadaan rumah kita tu macam mana. Yang tu adalah perkara-perkara yang kita tak boleh nak kontrol. Semua faktor-faktor ini berbeza-beza. Rumah kita macam ni, rumah jiran kita tu memang berbeza. Rumah jiran kita berbeza, depan rumah kita tu berbeza, dan rumah dekat lorong taman belakang pun berbeza juga. Itu baru taman ya. Kalau walaupun kita di pekan yang sama, kawan kita duduk dekat taman lain, kita duduk dekat taman ni pun berbeza. So jadi 5 perkara ini berbeza daripada satu tempat ke tempat lain, walaupun sebelah rumah kita, walaupun jiran betul-betul sebelah rumah kita yang dibahagikan dengan satu pagar sahaja, pun berbeza. Ada perbezaan dia.
Kerana perbezaan ni semua ni, walaupun kita secara kasarnya kita tak nampak apa sebarang perbezaan. Waalaikumsalam. Puan Mashita Tokek Chapati, antara chapati paling famous dekat ni Buon Tebal ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Walaupun secara mata kasarnya kita nampak bahawa rumah jiran kita dekat sebelah rumah ni dengan rumah kita nampak macam sama, tetapi ada perbezaan dia, walaupun kecil-kecil perbezaan kita tak nampak, tetapi tumbuhan ni dia dikurniakan satu anugerah, iaitu di mana walaupun sekecil-kecil perbezaan, dia akan beri respon, ya. Walaupun contohnya suhu, walaupun perbezaan suhu antara rumah kita dengan rumah depan rumah tu, perbezaan suhu hanyalah kurang daripada hanya 0.5 darjah contohnya, itu pun akan memberi perbezaan, akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Begitu juga dengan humidity rumah kita, mungkin kelembapan dia berbeza berbanding dengan sebelah rumah kita. Itu semua ada perbezaan, itu semua ada pengaruhnya kepada pertumbuhan tanaman. Walaupun sekecil-kecil perubahan, tumbuhan tu dia tahu dan dia akan beri respon. Kalau perubahan itu membawa kepada kebaikan, dan alhamdulillah dia akan bertumbuh, pertumbuhan dia akan lebih baik daripada tanaman jiran-jiran kita. Tetapi kalau perubahan itu dia tidak menguntungkan, saya tak tahu word yang sebenarnya, tak boleh nak fikir word yang sebenarnya. Kalau perubahan tersebut tidak memberi keuntungan kepada tumbuhan tersebut, maka dia akan menunjukkan respon dengan cara bantut ke, lambat tumbuh ke, dia tak keluarkan hasil ke. Jadi itu antara cara tumbuhan respon kepada persekitaran dia, itulah sebabnya kenapa kadang-kadang kita tengok jiran kita tanam pokok cantik, kita tanam pokok tak cantik, walaupun kita tanam pokok yang sama. Depan rumah kita tu lagi jauh, depan rumah kita dia tanam pokok cantik, dia tanam pokok elok, kita tanam tak elok, ataupun sebaliknya, kita tanam elok, jiran kita tanam tak elok. Kita tanam pokok cili, satu pokok cili sekali berbuah boleh dapat 10, 20 biji buah. Tetapi dekat jiran kita sebelah ni, tapi dia tanam tak jadi. Jadi itu antara faktor sebabnya. Dan jadi begitu juga, ini adalah sebab utama kenapa bila kita beli pokok dekat nursery, itulah sebabnya kadang-kadang bila kita beli pokok dekat nursery, kita bawa balik rumah dan kita transfer, kita ubahkan ke dalam pasu ataupun kita ubah ke atas tanah, pokok tu mati. Kalau tak mati pun, pokok tu dia tak mau hidup. Kadang-kadang kita beli pokok dekat nursery, kita beli pokok, contohnya kita beli pokok cabai. Pokok cabai kita beli dekat nursery tu dah berbunga dah banyak. Ya, kita beli pun pasal kita nampak pokok tu dah berbunga banyak. Tu pasal kita seronok beli, kita seronok tengok, dekat nursery ni dia dah bunga banyak ni. Maknanya kita tanam sekejap lagi dia jadi buah lah. Kita pun beli, bawa balik rumah, kita transfer dekat pasu ataupun kat atas tanah. 2-3 hari lepas tu bunga semua jatuh. Lepas tu tak keluar bunga dah sampai bila-bila. Sampai berbulan-bulan tak keluar semua, sampai kita fed up, kita ambil, kita buang. Dan jadi itu adalah sebabnya kenapa benda ni boleh terjadi, ya. Persekitaran dekat nursery dengan persekitaran dekat rumah kita tu berbeza. Itu baru nursery. Kadang-kadang kita nursery tu di pekan yang sama. Ini tambahan pula kalau kita beli online, negeri lain. Hantar pakai pos, hantar pakai kurier, itu lagi dah teruk kan. Memang dah totally sangat-sangat berbeza dah persekitaran di negeri lain dengan negeri kita. Dan lebih teruk lagi kalau kita beli tanaman, kita beli pokok dekat kawasan sejuk. Kita beli dekat Cameron Highland ke, Genting Highland ke apa, kita bawa balik Penang. Memang selalunya tak jadilah, kerana persekitaran yang jauh berbeza. Suhu dekat, kalau kita beli kat sana, kita dah tahu dah apa yang berbeza. Suhu dekat Cameron Highland macam mana, suhu dekat rumah kita macam mana. Walaupun pokok yang kita beli tu sepatutnya boleh ditanam di sini. Contohnya macam kita beli pokok rose. Pokok rose dekat sini pun orang tanam. Dekat Penang pun orang tanam.
kalau duduk dekat tuan-tuan duduk dekat Perak, dekat Perak orang tanam, dekat Ipoh orang tanam pokok ros. Tetapi bila kita beli pokok ros dekat Cameron Highland, Genting Highland, kita bawa balik dekat Penang, kita bawa balik dekat Ipoh, tak hidup, mati. Pelan-pelan dia kering, mati terus. Jadi walaupun pokok tu sepatutnya boleh ditanam di kawasan kita, tetapi kita beli daripada tempat yang lain, persekitaran yang lain, suhu yang lain, kita bawa ke sini, memang dia tak akan hidup. So jadi macam mana? Tak boleh ke beli pokok? Tak boleh ke beli pokok online? Tak boleh ke beli pokok dekat Cameron Highland? Tak boleh ke beli pokok dekat nursery? Boleh, tapi ada cara dia. Ada cara dia untuk kita, ada caranya untuk kita increase chances untuk pokok tu hidup. Ya, bukannya saya kata mesti hidup lah, tetapi kita meningkatkan chances dia, kita beri peluang dia lebih tinggi untuk dia hidup. Ada cara dia. Dan tolong tolong follow please follow page saya, please follow TikTok saya ni. InsyaAllah esok seawal-awal malam ini ataupun pagi esok, saya akan share satu video dekat dalam profile saya. Saya akan share satu video macam mana caranya untuk kita transfer pokok yang kita beli daripada luar, macam mana caranya kita beli pokok daripada nursery, daripada tempat luar, daripada tempat lain, macam mana cara kita nak meningkatkan chance, meningkatkan peluang dia untuk hidup subur di kawasan rumah kita sendiri. Puan Masyita Abang, dalam bulan lepas adalah kami beli pokok untuk ditanam dekat kubur mak saya, kubur mak saya, tapi pokok tu macam tak membesar. Ya, itulah yang akan saya share nanti paling awal malam ni insyaAllah, ataupun pagi esok. Saya akan share satu video. Ini video lama. Saya terjumpa video ni kemarin. Yang baru saya tengok, oh benda ni saya boleh share dekat kawan-kawan TikTok saya ni. Bagaimana caranya untuk kita transfer pokok yang kita beli ke mana sahaja, dan kita beri dia peluang untuk hidup dengan lebih chances peluang untuk hidup. Ada cara dia. Sebenarnya benda tu simple saja. Tapi kita ramai yang kita tak buat benda tu. Jadi tolong follow saya esok malam ni, ataupun selewat-lewatnya pagi esok. InsyaAllah saya akan share video lama yang saya pernah buat dulu, video bersama dengan cikgu. Dan saya akan tunjuk macam mana, dan saya akan explain macam mana benda tu. Jadi jangan lupa follow saya, dan cek balik profile saya malam ni ataupun esok. Okey, insyaAllah. Okey, saya pun penat dah sebenarnya ni. I think rasanya itu saja kot untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Puan Masyita. Terima kasih. Jangan lupa follow, jangan lupa share. InsyaAllah saya akan kongsi kembali. Yang pentingnya saya akan kongsi bagaimana cara kita nak transfer pokok daripada nursery ataupun daripada luar, kita beli online ke, kita beli kat Cameron Highland ke, bawa macam ni, macam mana caranya untuk kita pastikan pokok itu hidup sempurna, hidup seperti mana asalnya. Ada trik dia, benda simple trik yang kita boleh buat untuk meningkatkan chances, meningkatkan peluang untuk pokok itu hidup subur di tempat kita. Jadi please follow, jangan lupa follow. Kita jumpa lagi esok insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kerana mengikuti perkongsian saya hari ini. InsyaAllah kita jumpa balik nanti. Tolong doakan agar saya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik. Saya banyak lagi nak berkongsi dengan tuan-puan dan puan-puan semua. Yang saya anggap ni semua, yang perkongsian ikhlas ini, saya anggap ni semua saham akhirat saya. Nak apa dia, moga-moga perkongsian ini, perkara-perkara yang saya kongsikan ini boleh menjadi asbab untuk Allah kurniakan kepada saya pahala yang berterusan, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kerana mengikuti saya hari ini. Kita jumpa lagi sehari dua hari nanti insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.